Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat lagi sama-sama kita bertemu di alam maya ni bagi meneruskan muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Ini kita pada majlis yang ke-116 dan kita telah sampai dan kita masih lagi dalam kitab Azkaril Hajj berkenaan dengan zikir-zikir ketika semasa mengerjakan haji dan juga dalam semasa mengerjakan umrah. Sebab umrah ni juga dikira sebagai hajjul asghar, haji yang kecil. Baik, kita telah selesai berkenaan dengan sebelum ni pada majlis yang lepas pada berkenaan dengan zikir iaitu fit talbiyah. Hari ini kita pada faslun fi istihbab ma yaquluhu al-muhrim 'inda wusulihi ila haram Makkah. Fasal berkenaan dengan apa yang dianjurkan bagi orang yang muhrim. Orang muhrim ni orang yang dalam keadaan ihram, berihram. Ramai orang tertukar di antara muhrim dengan mahram. Muhrim ni orang yang dalam keadaan ihram untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Manakala mahram ni adalah orang yang diharamkan untuk berkahwin dengannya. Itu di antara perkara yang perlu diperbetulkanlah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Fa idza wasala al-muhrim ila haram Makkah فإذا وصل المحرم إلى حرم مكة زاده الله شرفا استحب له أن يقول اللهم هذا حرمك
Allahumma hadha haramuka wa amnuk faharrimni 'ala an-nar wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik wa yad'u bima ahabba. Kata Imam Nawawi, fa idza wasala al-muhrim ila haram Makkah, apabila seseorang yang dalam keadaan berihram tersebut ketika mana dia sampai pada haram Makkah, itu dia masuk ke dalam kawasan haram Makkah. Haram Makkah ni dia ada agak luas lah. Kalau kita tengok dalam, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok di internet, type haram Makkah, dia akan keluar sempadan kota Makkah tersebut. Itu dinamakan sebagai haram Makkah. Sebab apa dinamakan haram? Sebab banyak pendapat yang mengatakan kenapa dinamakan haram. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahawasanya tempat tersebut, haram Makkah ni adalah diharamkan baginya untuk berperang. Allah Ta'ala mengharamkan berperang di dalamnya. Dan juga adalah beberapa lagi pengharaman. Di antaranya haram bagi orang kafir untuk masuk ke dalam kota Mekah tersebut, dan banyak lagi lah. Sebab itu dinamakan haram. Haram Mekah itu masuk ke dalam kawasan kota Mekah. Zadahullahu syarafan, moga-moga Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan baginya, ini bagi kota Mekah. Istuhibba lahu an yaqul, digalakkan untuk dia membaca Allahumma hadha haramuka wa amnuk, ya Allah, ini adalah tanah harammu, wa amnuk, tempat keamananmu. Faharrimni 'ala an-nar, maka engkau haramkanlah bagiku daripada neraka, daripada azab api neraka. Wa aminni, kalau dalam cetakan Darul Minhaj ni dia tulis, dia dibariskan wa aminni. Saya tak pasti itu betul atau salah, tapi yang saya pasti adalah yang betulnya wa aminni, iaitu dimatkan a tersebut, wa aminni min azabika yawma tab'atsu ibadak, dan selamatkanlah daku daripada azab engkau yawma tab'atsu ibadak, pada hari engkau membangkitkan para hamba-Mu. Waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik, dan jadikanlah daku di kalangan awliya, yakni di kalangan hamba-hamba-Mu yang dikasihi, di kalangan hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Itu maksud awliya. Awliya ni jamak kepada wali. Wali ni adalah orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud pada awliya. Wa ahli ta'atik, dan jadikanlah daku di kalangan hamba-Mu yang taat, taat patuh pada setiap segala perintah-Mu. Wa yad'u bima ahab, kemudian disambung dengan apa-apa doa yang dia nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ni bukanlah daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dikarang ataupun dibaca oleh para salafus soleh. Sebab dalam bab doa ni, bab doa dan zikir ni, dia min babil wasi', dia tak terikat dengan hadis. Kita pulang untuk kita baca apa-apa juga doa, tapi afdalnya doa yang warid daripada baginda Nabi lah. Itu yang afdalnya kita baca, tapi dia tak terikat dengan perkara tersebut. Baik. Okey. Fasl fi istihbab ma yaquluhu al-muhrim idza waqa'a basaruhu 'ala al-Ka'bah. Apa yang ucapkan, apa yang baca bagi orang yang muhrim tersebut, sekiranya apabila dia masuk ke Masjidil Haram, dia melihat Kaabah. Yang ini pandangan yang pertama, dia melihat Kaabah, apa yang patut dia baca? Fa idza dakhala Makkah wa waqa'a basaruhu 'ala al-Ka'bah, sekiranya dia masuk ke dalam Makkah, kemudian dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dan pandangan pertama dia melihat Kaabah, istuhibba an yarfa'a yadayhi wa yad'u, dianjurkan bagi dia untuk mengangkat tangan untuk berdoa. Faqad jaa'a annahu yustajabu du'aul muslim 'inda ru'yatil Ka'bah. Telah datang ada riwayat yang mengatakan bahawasanya doa seseorang muslim tersebut dia mustajab
ketika mana dia melihat Kaabah. Waktu tersebut antara doa yang sangat mustajab. Maka jangan lepaskan peluang waktu-waktu penting tersebut. Wa yaqul, dengan membaca, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambahkanlah bagi bait. Bait tersebut adalah dimaksudkan adalah Kaabah. Tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, itu sama, lebih kurang sama maksudnya. Ini tambahkanlah bagi rumah ini, yakni Kaabah, akan kemuliaan, keagungan, kebesaran, kewibawaan. Itu semua sama maksud lebih kurang. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Dan engkau tambahkanlah bagi mereka yang memuliakannya, yang memuliakan Kaabah tersebut, sama ada mimman hajjahu, kalangan mereka yang mengerjakan haji, aw i'tamarahu, ataupun yang mengerjakan umrah, tashrifan wa takriman, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa birran, dan kebaikan. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Doa ketika mana pandangan pertama melihat Kaabah. Doa ni adalah kata ulama, kata Imam Nawawi, hadis ni nilainya adalah hadis yang mursal mu'dhal, di antara status hadis yang dhaif lah. Dan Imam Syafi'i sendiri menaqalkannya, mentakhrijkannya di dalam kitab beliau, iaitu kitab Imam meriwayatkan dalam kitab tersebut. Ini wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam. Kemudian ditambah selepas mana dibacakan doa tadi, dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam. Summa yad'u bima sya' min khairatil akhirah wad dunya. Kemudian dia berdoa dengan apa-apa juga doa yang dia nak, sama ada kebaikan di akhirat dan juga di dunia. Wa yaqul 'inda dukhulil masjid ma qaddamnahu fi awwalil kitab fi jami'il masajid. Dan dia membaca doa masuk masjid seperti mana yang telah dijelaskan, telah disebutkan pada awal kitab ni. Sama aja, apa-apa doa masuk masjid ni dibaca ketika mana masuk mana-mana masjid, iaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Okay. Kemudian faslun fi azkar at-tawaf, pasal berkenaan dengan zikir yang dibaca ketika mana sedang melakukan tawaf. يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف أيضا بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Itu disunatkan, digalakkan ketika mana istilamil hajar, ini melambai ke arah Hajarul Aswad. Yang afdalnya kita, kalau orang yang dekat dengan Hajarul Aswad, dengan mengusap ataupun mencium Hajarul Aswad ketika mana nak memulakan tawaf. Kalau bagi orang yang berada jauh, dia tak sampai, dia tak mampu untuk mengusap Hajarul Aswad tersebut disebabkan ramainya orang, maka disunatkan dia untuk mengangkat tangan, melambai ke arah Hajarul Aswad tersebut. Wa 'inda ibtida'it tawaf, dan ketika mana permulaan tawaf. Jadi setiap pusingan, setiap permulaan tawaf tersebut, dia kena mengangkat, disunatkan untuk mengangkat tangan, melambai ke arah Hajarul Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar Allahumma imanan bik, dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Ya Allah, imanan bik, sesungguhnya aku beriman dengan engkau, sesungguh keimanan. Wa tasdiqan bi kitabik, dan mempercayai, membenarkan kitab engkau.
dengan sebenar-benar kepercayaan. Wa wafa'an bi ahdik, dan menunaikan janji-janjimu, dan ini menepati segala janji-janji denganmu. Ini janji dengan Allah. Ini setiap kita telah berjanji dengan Allah pada permulaan, ini di alam roh lagi. Kita berjanji dengan Allah, yang mana Allah Ta'ala alastu bi rabbikum, bukankah, yang mana Allah Ta'ala bertanya kepada kita semasa di alam roh, bukankah aku Tuhan kamu? Dan kita mengucapkan qalu bala, kita mengucapkan benar, engkau Tuhan kami ya Allah. Wattiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebagai mengikuti sunnah Nabi engkau, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengucap dalam keadaan mengangkat tangan melambai ke arah Hajarul Aswad tersebut. Wa yustahabbu an yukarrira hadha dhikra 'inda muhadatil Hajarul Aswad fi kulli tawfatin. Yani disunatkan untuk mengulangi zikir tersebut setiap kali kita sampai pada muhadatil Hajar al-Aswad, ketika mana melalui Hajar al-Aswad tersebut, rukun Hajar al-Aswad tersebut, disunatkan untuk kita mengulangi zikir tersebut dengan sambil mengangkat tangan. Wa yaqul fi ramalihi fil ashwat as-salasah, dan bagi 3 pusingan yang pertama, ini disunatkan untuk kita ramal. Ramal ni adalah berlari anak. Ini berlari anak dalam keadaan tanpa langkah yang panjang. Ini langkah yang pendek-pendek saja, itu ramal. Itu lari anak untuk kita ni. Jadi 3 pusingan yang pertama dengan baca Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Ya Allah, jadikanlah ini adalah hajjan mabrura, ini haji yang mabrur. Haji mabrur ni apa? Haji yang saliman min musahabatil ism, yani haji yang sempurna, yang tidak ada terkandungnya dengan segala kecacatan. Kalau kita buat umrah, kita tukarlah Allahumma ja'alha umratan mabruratan, Allahumma ja'alha umratan mabruratan, wa dhanban maghfuran, dan dosa yang diampuni, wa sa'yan mashkura, ini wa sa'yan, yani perjalanan atau pergerakan yang disyukuri. Iaitu pada pusingan yang pertama, iaitu kita berlari anak dengan kita membaca doa tersebut, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, yang sekiranya kita menunaikan haji, sekiranya kita menunaikan umrah, Allahumma ja'alha umratan mabruratan wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Kemudian wa yaqulu fil arba'atil baqiyah Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dan pada pusingan keempat sehinggalah yang akhir, itu kita dibaca doa Allahumma ighfir warham, ya Allah ampunilah daku, warham, dan rahmatilah daku, wa'fu amma ta'lam, yani engkau ampunilah apa yang engkau ketahui, wa antal a'azzul akram, engkaulah yang maha perkasa lagi yang maha mulia, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, ya Allah berikanlah kami di dunia ni akan kebaikan, dan juga di akhirat nanti berilah kami akan kebaikan, wa qina azaban nar, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Itu pada pusingan keempat sehinggalah pusingan yang ketujuh. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, ahabbu ma yuqalu fi at-tawaf Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qala wa uhibbu an yuqala fi kullihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ahabbu ma yuqal fi tawaf, kata Imam Syafi'i, aku lebih suka untuk membaca di dalam tawaf Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jadi Imam Syafi'i lebih suka untuk membaca doa tersebut. Ini
sepanjang masa, dia mengulang-ulang sepanjang masa, sehinggalah habis tawaf tersebut. Ila qala wa uhibbu an yuqala fi kullihi, dan kata Imam Syafi'i lagi, aku lebih suka untuk membaca di dalam ke-7 tawaf tersebut. Dan Imam Syafi'i tak membaca doa-doa yang lain. Beliau hanya membaca doa tersebut, Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab doa tersebut doa yang dikira sebagai jami' mani', yang terkandung padanya apa yang kita nak. Apa yang kita nak sama kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu doa tersebut dah memadai. Kalau orang dia tak hafal apa-apa doa sekalipun, memadai bagi dia untuk membaca doa tersebut. Wa yustahabbu an yad'a fi ma baina tawafihi bima ahab min dinin wa dunya walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fa hasan. Dan digalakkan bagi kita untuk mendoa pada setiap tawaf tersebut apa yang dia suka, sama ada daripada urusan agama ataupun urusan keduniaan. Apa-apa juga doa kita boleh doakan semasa dalam tawaf. Walau da'a wahidun, dan sekiranya seseorang hanya seorang dia berdoa, macam kita mutawif doa, wa ammana jama'atu, dan para jamaah mengaminkan, fa hasan, kata Imam Nawawi, itu adalah baik, tak ada masalah, tidak menjadi isu pun. Wa hukiya 'anil Hasan rahimahullah anna ad-du'a yustajabu hunalika fi 15 mawdi'an fi at-tawaf wa 'inda al-multazam wa tahta al-mizab wa fi al-bayt wa 'inda Zamzam وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث. Kata di Hukiya anil Hasan rahimahullah, daripada Hasan, yakni Hasan al-Basri, daripada Sayyidina al-Imam Hasan al-Basri, mengatakan bahwasanya anna du'a yustajabu hunalika fi 15 mawdi'an. Doa yang mustajab ni dia ada 15 tempat, iaitu di Masjidil Haram tersebut, iaitu di Kaabah tersebut, ataupun di Mekah, dia ada 15 tempat, kata Imam Hasan al-Basri. Ini iaitu fi tawaf, ketika mana melakukan tawaf, doa mustajab. Wa 'indal multazam, yakni di multazam, iaitu di antara pintu Kaabah dan juga Hajarul Aswad. Tempat tersebut di antara tempat yang sangat mustajabnya doa. Wa tahtal mizab, iaitu di bawah mizab. Mizab ni pancuran emas, tempat air turun tersebut, daripada atas Kaabah tersebut. Mizab, iaitu pancuran emas yang kita biasa tengok tu. Wa fil bait, iaitu di dalam Kaabah, fil bait. Jadi jika diberi peluang untuk masuk ke dalam Kaabah, banyakkanlah berdoa padanya. Tapi sekarang dah macam mustahil dah untuk mana-mana orang awam untuk masuk dalam Kaabah. Wa 'inda Zamzam, dan di Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni tak jauh lah daripada Kaabah tersebut, tapi sekarang tempat tersebut dah ditutup, diratakan, kita tak tahu lah. Tapi tempat tersebut ada di antara tempat yang mustajabnya doa. Wa 'inda Zamzam wa 'ala Safa wal Marwah, dan di bukit Safa dan Marwah, di permulaan dan pengakhiran sa'i tersebut, di bukit Safa dan Marwah tersebut juga tempat yang mustajabnya doa. Wa fil mas'a, dan di tempat sa'i. Wa khalfal maqam, di belakang maqam, ini maqam Ibrahim. Ini tempat orang selalu ingat maqam ni adalah maqam, ini tempat Nabi Ibrahim dimakamkan, dikebumikan. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahawasanya maqam tersebut adalah tempat Nabi Allah Ibrahim AS berdiri ketika mana membina Kaabah.
Dan baru ni baru dikeluarkan kesan, kita tengok dikeluarkan gambar kesan tapak kaki. Tapak kaki dikatakan itu adalah tapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa khalfal maqam, tempat maqam belakang maqam Ibrahim, mustajabnya doa. Wa fi Arafat, di tanah Arafah, di padang Arafah. Wa fil Muzdalifah, di Muzdalifah, di Mina. Wa indal jamaratis salas, jadi 3 tempat melontar jamrah. Itu di antara tempat mustajabnya doa. Fa mahrum man la yajtahidu fi du'a fiha, maka sangat rugilah orang yang dia tak bersungguh-sungguh berdoa pada waktu ataupun tempat tersebut, maka dia diharamkan baginya. Fa mahrumun man la yajtahidu fi du'a fiha, maksudnya rugilah orang yang dia tak bersungguh-sungguh berdoa ketika mana berada di tempat-tempat mulia tersebut. Maka jangan lepaskanlah kalau kita diberi peluang ketika mana menunaikan umrah ataupun haji, banyakkan berdoa di setiap tempat tersebut. Wa mazhab Syafi'i wa jamaahiri ashabihi annahu yustahabbu qira'atul Qur'an fi at-tawaf li'annahu mawdi'u dhikrin. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan juga jamaahir ashabihi, dalam mazhab Syafi'i lah, annahu yustahabbu qira'atul Qur'an fi at-tawaf, itu disunatkan ataupun digalakkan untuk membaca Al-Quran ketika mana dalam melakukan tawaf tersebut. Li'annahu mawdi'u dhikrin, kerana semasa tawaf tersebut dikira sebagai mawdi'u dhikrin, tempat berzikir. Wa afdalu zikri qira'atul Quran, dan sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Quran. Waqtara Abu Abdullah Al-Halimi min kibari ashabi Syafi'i annahu la yustahabbu qira'atul Quran fihi was-sahih wal awwal. Dan salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i iaitu Abu Abdullah Al-Imam Abu Abdullah Al-Halimi min kibari ashabi Syafi'i, di antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya annahu la yustahabbu qira'atul Quran fihi, iaitu tak digalakkan untuk membaca Al-Quran ketika mana sedang melakukan tawaf. Pendapat yang sahih mengatakan wal awwal, pendapat yang sahih mengatakan adalah dianjurkan untuk membaca Al-Quran padanya. Kita ambil pendapat Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i beliau membaca Al-Quran semasa melakukan tawaf, iaitu dengan membaca salah satu daripada ayat Al-Quran, iaitu Allahumma rabbana atina, ini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia juga adalah Al-Quran dan dia juga adalah doa. Qala ashabuna wal qira'atu afdal min ad-da'awat ghairi al-ma'surah, dan kata ulama mazhab Syafi'i, al-qira'ah, yakni membaca Al-Quran, lebih afdal daripada doa-doa ghairi al-ma'surah, doa-doa yang bukannya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-ma'surah fa hiya afdal min al-qira'ah ala sahih, dan adapun doa-doa yang ma'surah, doa-doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya adalah lebih afdal daripada membaca Al-Quran ketika mana melakukan tawaf ala sahih. Ini pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, doa yang warid daripada Nabi lebih afdal dibaca berbanding daripada membaca Al-Quran. Waqila, dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya al-qira'ah afdal minha, membaca Al-Quran lebih baik daripada doa yang maksur tersebut. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini yustahabbu an yaqra'a fi ayyamil mawsim khatmatan fi tawafihi wa ya'zumu ajruha wallahu a'lam. Kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dianjurkan untuk membaca pada musim fi ayyamil mawsim, yakni pada musim mengerjakan haji ataupun umrah, ketika mengerjakan haji dan umrah, khatmatan fi tawafihi, untuk mengkhatamkan Al-Quran ketika mana dalam tawaf tersebut. Itu dah semasa dalam 7 pusingan tersebut,
dianjurkan, digalakkan untuk mengkhatamkan Al-Quran padanya. Fa ya'zumu ajruha, maka berganda-gandalah pahalanya. Wallahu a'lam. Sebagian para ulama tak setuju dengan pendapat Al-Imam Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini tersebut. Sebaliknya mereka mengatakan bahawasanya yang sebetulnya bukan pada waktu tawaf untuk mengkhatamkan, disunatkan untuk mengkhatamkan Al-Quran, tapi sepanjang kita dalam semasa mengerjakan haji dan umrah tersebutlah kita disunatkan untuk mengkhatamkan sekali bacaan Al-Quran. Sebab sebahagian besar para salafus soleh, mereka tidak akan keluar daripada Mekah melainkan mereka akan mengkhatamkan Al-Quran walaupun sekali. Wa yustahabbu idza faragha min at-tawaf wa min salatihi rak'atay at-tawaf ay yad'a bima ahab. Dan disunatkan ataupun dianjurkan, digalakkan apabila selesai daripada melakukan tawaf, wa min salatihi rak'atay at-tawaf, dan selesai selepas tawaf tersebut disunatkan untuk melakukan solat 2 rakaat tawaf. Selesai tawaf kemudian disunatkan untuk membaca doa bima ahab, apa-apa juga doa yang dia suka. Wa min ad-du'a al-manqul fihi, di antara doa yang dinakalkan untuk dibacakan padanya, yakni setelah selesai solat 2 rakaat tersebut, Allahumma ana 'abduk wa ibnu 'abdaik ataituka bi dhunubin katsiratin wa a'malin sayyi'ah wa hadha maqamul a'iz bika minan nar faghfir li innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Allahumma ana 'abduk, ya Allah, aku adalah hambamu. Ana 'abduk. Baik, ini 'abduk ni bagi orang lelaki. Kalau orang perempuan pula dia nak baca macam mana? 'Abduk ni sebab hamba lelaki. Kalau orang perempuan dibaca dengan Allahumma ana amatuka. Amatuka ni adalah hamba perempuan. Maksudnya, ya Allah, daku adalah hambamu. Wa ibnu 'abdaik, dan anak kepada 2 hambamu, yakni anak kepada kedua ibu bapakku. Kalau orang perempuan pula ditukar, Allahumma ana amatuka wa bintu abdaika, dan anak perempuan bagi kedua-dua hambamu. Ini mak ayah kita lah. Ataituka bi dzunubin katsiratin, aku datang kepada engkau bi dzunubin katsiratin, dengan dosa-dosa yang banyak, wa amalin sayyi'ah, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar, dan ini adalah tempat, yakni tempat para hambamu meminta perlindungan dengan engkau daripada azab api neraka. Faghfirli, maka engkau ampunilah daku. Innaka antal ghafurur rahim, kerana sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu di antara doa ataupun zikir yang dibaca, yang dianjurkan untuk dibaca ketika mana melakukan tawaf dan ketika mana melihat Kaabah, yang kita telah baca pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung pada, ataupun kita nak insya-Allah kita sambung lah, masa pun dah lebih. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Kalau tak ada halangan, insyaAllah kita akan bertemu pada esok hari. Setakat ini dulu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelas yang seterusnya macam biasalah, pukul 8 suku. 8 suku. Kecuali pada untuk bulan Ramadan ni, hari Isnin insyaAllah tak ada. Kita ganti pada hari Jumaat insyaAllah. InsyaAllah kita bertemu pada esok hari insyaAllah pada 8 suku seperti biasa.
Sebab hari ni nuzul Quran kan, cuti, sebab tu diawalkan sikit. Baik, kita akhiri dengan sama-sama selawat pada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdala salatik ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala dhikri ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang sebab kelemahan diri saya, semua maaf. InsyaAllah ketemu lagi di majlis yang akan datang. Jazakumullah khair jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.